Assalamualaikum anak-anak 4ST. Okey, jadi untuk kelas hari ni, cikgu nak masuk pada bab 2, jirim dan struktur atom. Okey, jirim dan struktur atom ni sebenarnya basicnya ataupun asasnya kamu dah belajar daripada sekolah rendah lagi. Dan juga ada juga yang kamu dah belajar dalam menengah rendah. Tingkatan 1 sehingga tingkatan 3. Jadi kita kena tengok sikit pada kata kunci apa yang ada dalam bab ni, iaitu kata kuncinya ada melibatkan atom, ion, molekul, nombor proton, nombor nukleon, susunan elektron, isotop dan kelimpahan semula jadi. Yang beberapa yang di atas ni cikgu pasti semuanya kamu dah pernah dengar. Sampai pada isotop tu mungkin cikgu tak pastilah sama ada atau tidak. Tapi yang paling bawah ni kelimpahan semula jadi ni, yang ni cikgu tahu memang kamu tak pernah belajar lagi, iaitu kelimpahan semula jadi melibatkan isotop. Jadi dalam bab 2 ni, ada 4 subtopik. Kita tengok pada teruskanlah. Kita terus dulu. Ini kegunaan dia. So, ini adalah apa yang kita akan belajar, iaitu memerihal jirim, menerangkan perubahan keadaan jirim, menentukan takat lebur dan takat beku naftalena. So untuk konsep asas jirim ialah kamu kena tahu dulu apa dulu maksud jirim. Jirim ni kamu pun belajar masa menengah rendah kan. Jirim ialah sesuatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Ini dia punya syarat dia. Untuk jadi jirim, dia mesti ada jisim dan memenuhi ruang. Dan dia terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskrit. Diskrit ni maksudnya dia terasing. Dia seketul-seketulkan, dia satu-satu. Dia satu-satu macam tu. Abaikan lukisan yang tak apa comel tu. So dia wujud dalam 3 keadaan: pepejal, cecair dan gas. Masa ni dia memang paling basic. Yang ini awak dah pernah dengar sebelum ni sebenarnya. So perubahan keadaan jirim juga ada beberapa perubahan. Dan awak juga familiar dengan dia punya perubahan. Contohnya adalah pendidihan, peleburan. Kemudian ada kondensasi, pemejaluapan. So kita tengok kat sini dia punya situasi yang biasa. Contohnya aiskrim yang awak biarkan pada suhu bilik yang sejuk, daripada peti sejuk tu awak keluarkan, letak pada suhu bilik, akhirnya dia berubah keadaan daripada pepejal kepada cecair. Sebab dia dah menyerap tenaga haba. Kata kuncinya adalah menyerap tenaga haba, manakala pada waktu malam cermin tingkap akan membebaskan haba ke persekitaran. Ni bebas haba menyebabkan permukaan cermin tingkap menjadi sejuk. Bila cermin tingkap jadi sejuk kan malam, angin malam kan sejuk. Jadi cermin rumah kamu tu, yang jenis sliding door tu, selalunya dia akan sejuk. Dan bila ada wap air dari udara tu yang panas, dia akan kehilangan tenaga dan seterusnya membentuk titisan air pada permukaan cermin tingkap. Yang ni situasi yang biasa. Sama juga halnya macam kalau kamu minum air sejuk. Dalam cawan tu kan, air sejuk yang cawan tu, ada air batu kat dalam ni. Apa yang berlaku, apa yang awak akan nampak? Awak akan nampak ada titisan air di bahagian luar. Titisan air ni bukanlah berasal daripada cawan. Tetapi cawan ni sejuk. Jadi udara luar ni yang lebih panas, wap air yang lebih panas ni dia akan terkena pada permukaan yang sejuk, iaitu dia akan membebaskan haba. Proses pembebasan haba akan terhasil dan menyebabkan proses apa nama dia? Prosesnya adalah kondensasi. Yang ni memang basic sangat. Yang ni awak dah pelajari sebelum ni. Pepejal, daripada pepejal kepada cecair dan pertukaran kepada gas. So terma-terma ataupun istilah-istilah ni sepatutnya awak dah kuasai. Pembekuan, peleburan. Yang ni ada pengendapan. Pengendapan adalah daripada gas bertukar kepada pepejal. Pengendapan. Manakala pemejaluapan pula adalah daripada pepejal direct terus tukar kepada gas.
Okey, yang ini adalah beberapa terms, mungkin yang istilah yang dah biasa guna kecuali pengendapan ni. Okey, dan susunan pada zarah. Okey, yang ini pun biasa juga akan selalu keluar. Nampak macam mudah, biasa awak tengok cara nak lukis dia. Okey, cara nak lukis pepejal, cecair dan gas. Macam mana tu? Okey, so untuk pepejal, okay, dia nak lukis, contohnya dia ada satu kotak. Okay, dia ada satu kotak. Awak lukiskan dia punya bilangan dia 4 kali 4. Okay, 4 kali 4. Maksudnya 4 ke kanan. Okay, dan 4 ke bawah. Maksudnya dia ni lah. Ada 16 ketul lah. Lukisan pun biasalah guna writing pad ni je kan. Jadi macam tak berapa kemas sangat. Buatlah ada 16 kat situ. Ini pun lukisan ni pun banyak salah kat sini. Okey. Sepatutnya dia macam ni lah. Okey. Walaupun kotak tu besar, tak semestinya awak kena lukis sepenuh-penuh kotak tu. Okey. Sebab dia ada syarat juga. Jangan ambil mudah. Kalau dulu mungkin zaman masa menengah rendah, masa sekolah rendah, lukisan untuk pepejal, awak lukis je suka hati. Sepenuh-penuh tidak kan. Kalau boleh sepenuh-penuhnya dari dalam kotak tu. Kalau boleh penuh sepenuh-penuhnya. Ada besar, ada kecil, ada ke tepi, ke kanan macam tu kan. Penuh-penuh. Okay, tapi konsep lukisan tu salah lah. Kalau pepejal, sebaiknya adalah buatlah 4 kali 4 saja. So ada 16 ketul saja. Tak memerlukan awak punya effort yang banyak untuk melukis. Dan dia punya syarat dia mesti sama saiz. Okay, saiz mesti sama. Ini pun cikgu lukis sebab atas writing tablet ni. So, dia tak berapa kemas lah. Okay, so pastikan sama saiz. Contoh pada lukisan yang kat sini awak nampak saiznya sama. Okay, tu sama saiz. Satu syarat. Syarat yang kedua mestilah tidak bertindih. Okay, tidak bertindih. So tengok pada lukisan yang cikgu kat sini pun. So dia ni contoh yang baik lah untuk awak nampak kat sini ada pertindihan yang berlaku. Yang ni dah hilang markah kamu. Okay, boleh terus tolak kat situ markah. Dan adalah mesti dia tak boleh macam ni lah bentuk dia separuh gini. Ataupun tak boleh juga kalau contohnya ada dinding dia. Okay, dia sebab nak bagi penuh tadi kan, dia buat half macam ni. Tak penuh satu bulatan. Yang ini pun salah lah. Ni adalah yang tak boleh dibuat. Maksudnya lukisan tu nak cantiknya, okay, nak bagi kemas, awak takut awak punya lukisan tu tak sama saiz. Cikgu suggestkan, okay, cadangkan kamu belilah pembaris. Ada jenis pembaris yang dah siap lubang kecil-kecil tu kan. Okay, kedai RM2 pun rasanya ada pembaris tu, awak boleh beli untuk lukis. Okay, daripada hilang markah kan, setakat berapa sen je pembaris tu. Cikgu tak pastilah satu paket tu ada berapa, mungkin ada 2 ke 3 kan. Kalau yang untuk yang pembaris yang ada lubang-lubang tu, boleh share-share dengan kawan. Dan itu membantu kamu untuk dapat markah dalam lukisan ini. Okay, itu untuk syarat untuk pepejal. Baru pepejal. Okay, untuk cecair pula, okay, syarat dia sebab ini pepejal dia mesti padat dan teratur. Kalau contohnya awak ada gap sikit pun, okay, antara satu bulatan dengan satu bulatan, it's okay. Tak ada masalah. Asalkan dia teratur. Tak semestinya syarat dia mesti betul-betul rapat-rapat. Okay, tidak. Okay, dia punya tenaga kinetik dia adalah rendah sebab dia dah rapat-rapat kan. Awak dah rapat-rapat, awak nak gerak pun susah. Okay, tenaga kinetik kamu jadi rendah, kamu kena setempat saja. So, tenaga kinetik yang paling rendah dan daya tarikan dia pula yang paling kuat. Sebab itu dia rapat-rapat. Okay, manakala untuk cecair pula, okay, untuk lukisan dia, kamu boleh lukis macam ni. Allah Akbar. Ni pun salah. Ada gambar dia pun tak senonoh kan. Awak boleh lukis macam ni. Kemudian awak boleh lukis. Ada dekat tepi ni pun, kalau nak lukis lagi beberapa tu, awak boleh lukis tanpa kena ada kontak. Maksudnya kena ada sentuhan.
Maksudnya dia tak boleh terputus-putus lah. Kalau dulu awak belajar cecair, awak lukis macam ni je kan. Awak akan lukis jauh-jauh macam ni. Okay, yang ini tak boleh lukis macam ini. Ini pun tak apa-apa comel sangat. Rasanya dalam buku modul kamu ada dia punya gambar dia yang lebih cantik. Okay, tapi pastikan dia masih lagi ada kontak antara satu zarah ataupun satu atom dengan atom yang lain. Okay, zarah disusun secara padat tetapi dah tak teratur lah. Awak dah nampak perbezaan antara dengan pepejal. Okay, dan daya tarikan dia masih lagi kuat tetapi kurang sikit daripada pepejal. That's why dia masih ada kontak. Okay, masih ada sentuhan dan yang ni tenaga kinetik zarah dia lebih tinggi daripada keadaan pepejal sebab dia dah makin jauh. Okay, awak dah banyak ruang so awak boleh lebih banyak bergerak. Okay, dan yang terakhir adalah gas. Gas zarah dia berjauhan antara satu sama lain. Okay. So yang ini paling mudah. Gas lah paling senang. Awak boleh lukis 4 ketul saja. 1, 2, 3, 4. Tapi syaratnya samalah. Ni pun patutnya ni dah gambar yang besar kecil kan. Okay. Pastikan sama saiz. Dia masih sama untuk ketiga-tiga keadaan fizik ni. Okay. Pepejal, cecair dan gas. Syarat dia masih sama iaitu sama saiz, tak bertindih dan tak ada lukisan dia yang macam ni separuh ataupun yang lukisan tak penuh bulatannya. Okey, untuk yang ini pun awak boleh tengok pada rajah kat sini ada dia labelkan berdasarkan warna anak panah. Okey, contoh kat sini tenaga haba diserap adalah diwarnakan dengan warna pink. Okey, tenaga haba diserap menunjukkan dia semakin panas lah. Okey, daripada pepejal kepada cecair contohnya. Okay, daripada pepejal awak beli coklat, okay, yang keras tu awak biar dekat suhu bilik sebab dia makin panas, so dia akan bertukar kepada cecair ataupun ais lah senang. Okay, ais tu yang sejuk bertukar kepada cecair mengalami proses peleburan sebab tenaga haba telah diserap, so dia semakin panas. Okay, sama juga daripada cecair kepada gas. Awak masak air kan, awak didihkan ataupun awak sidai baju. Okay, penyejatan paling mudah adalah yang situasi bila awak sidai pakaian tu. Okay, awak beli pula basuh kain pagi tu kan, dia akan sidai. Okay, dan air tu kemudian akan disejat. Okay, so itu tenaga haba diserap semakin panas. Okay, kita tengok pada contoh latihan kat sini. Kat sini pun dia ada bagi konsep asas jirim. Okay, tak apa yang ni kita tengok dulu yang ni dulu lukis dalam bentuk 2D. Yang tadilah. Okay, yang kita buat 2D tadi. Okay, kemudian jirim. Okay, dia ada bagikan kepada dua iaitu unsur dan sebatian. Okay, unsur ataupun sebatian dia ada pecahan dua. Okay. So, jirim ni dia ada unsur sebatian, dia ada atom, molekul dan juga ion. Ini adalah kita panggil juga, kita kenali dia sebagai jenis zarah. Okay, jenis zarah. Ya, awak kena tahulah yang mana satu atom, mana satu molekul, mana satu ion. Okay, contohnya untuk atom, kita sebut dia sekali saja. Okay, contohnya karbon. Magnesium, aluminium, selalunya atom ni adalah yang dia tak ada combination. Okay? Dia bukan selalunya, dia memang tak ada gabungan dengan mana-mana unsur lain ataupun dengan unsur diri dia sendiri. Okay? Contoh awak nampak kat sini kan, dia punya formula dia karbon adalah C saja. Dia tak ada C2 ke, okay, C3 ke, so dia adalah atom. Atom ni dia sendiri saja. Okay? Manakala molekul pula dia mesti ada sama ada dia ada combination dengan diri dia sendiri, contohnya oksigen O2, ataupun dia combine dengan unsur lain. Okay, contohnya air ni dia adalah gabungan antara ataupun tindak balas antara hidrogen dan juga oksigen. Okay, yang ni tu adalah kita panggil sebagai molekul. Selalunya molekul ni, satu lagi kata kuncinya ataupun cara mudah awak nak ingat molekul ni, selalunya ada perkataan gen.
Okey, gen. Contohnya oksigen, nitrogen, hidrogen. Okey, yang ada gen belakang dia tu. Okey, tapi tak boleh dua perkataan lah. Okey, hanya ada nama dia saja, hidrogen, oksigen, nitrogen. Itu molekul. Satu lagi yang ada in. Okey, tadi oksigen, hidrogen, nitrogen. Itu molekul. Okey, sama juga macam klorin. Okey, klorin, bromin, iodin, fluorin. Okey. Yang ada in belakang dia tu. Okey, dan awak pun nampak ada nombor 2 ni. Dia ada combination, dia couple lah, dia ada pasangan dia combine dengan benda lain. Dia juga adalah molekul. Okey. Manakala untuk ion pula, selalunya ion kita bagi dia ada 2 nama. Okey, 2 nama. Nampak sini, natrium klorida. Okey, magnesium sulfat, aluminium nitrat. Dia ada 2 patah perkataan. Okey, dia ada 2 perkataan kan. Okey, dalam nama dia. Itu adalah ion. Okey. So untuk yang ini kita tengok pada contoh ataupun kat sini ada dia punya nota dia. Okay. Untuk awak punya modul, okay, untuk modul tingkatan 4 masih belum ada lagi. Paling awal dalam 20 hari bulan. Cikgu pun harap kalau boleh lagi awal lagi baik. Dan itu nanti bila dah ada nanti cikgu akan beritahulah. Okay, so buat sementara waktu kalau apa-apa latihan kamu boleh print, ataupun kalau kamu tak nak print sebab kamu akan dapat juga modul yang sama, kamu akan dapat. Jadi cikgu pun tak naklah kamu print banyak kali sebenarnya. Kalau boleh cantiknya kamu buat je dalam handphone kamu. Okey, kamu edit kat dalam tu saja kan. Ataupun kamu boleh tulis dalam buku. Okey, tulis dalam buku, salin dia punya soalan dia. Tak perlulah salin semua kan. Maksudnya kamu tulis dalam muka surat berapa ke, untuk kamu detect balik, untuk kamu salin balik jawapan dia bila dah dapat modul nanti. Okay, so yang ini tadi cikgu dah terangkan. Okay, kecil dan diskret. So teori kinetik jirim adalah zarah-zarah dalam jirim selalu bergerak dan berlanggar. Okay, teori kinetik jirim ni pun kamu kena tahu juga apa dia punya teori dia. Dia mesti sentiasa bergerak dan berlanggar. Sebab dia penting untuk penerangan. Okay, zarah selalu bergerak secara rawak dan bila makin tinggi suhu, makin tinggilah tenaga kinetik zarah. Awak pun dah nampak tadi perbandingan antara pepejal, cecair dan juga gas. Dan satu lagi adalah zarah akan bergerak dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Contohnya dalam satu kelas tu, dekat hujung sini ada orang yang pakai minyak wangi. Okay. Yang pakai minyak wangi ni dia kepekatan tinggi. So nanti bila minyak wangi tu dia akan diffuse ataupun dia akan tersebar kan. Dia akan tersebar ke serata kelas tu yang bergerak daripada kawasan berkepekatan tinggi kepada kawasan yang berkepekatan rendah. Itu adalah teori kinetik jirim. Okay, zarah-zarah dia akan bergerak. Sama juga halnya macam mak awak kat dapur, awak dekat dalam bilik. Mak awak tengah masak ayam goreng ataupun masak lauk kari kan yang kuat baunya. So, kepekatan tinggi adalah dekat bahagian dapur. Okay, so zarah-zarah yang berkepekatan tinggi tu akan bergerak pergi ke kawasan yang berkepekatan rendah iaitu dekat bilik kamu. Contohnya kamu tengah buat kelas kan, tengah dengar penerangan ataupun tengah buat kerja. Okay, tiba-tiba ada bau saja. So, sebab zarah-zarah tu bergerak dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Okay, yang ni sama macam yang cikgu terangkan tadi. So, jenis zarah pun cikgu dah berikan juga tadi. Okay, bila ion ni, satu lagi yang melibatkan ion, dia adalah yang ada kehilangan ataupun menerima elektron. Okay, ion-ion ni dia ada cas-cas dia. Dan ion-ion ni yang terlibat dalam setiap tindak balas kimia. Okay, kita pergi laju. Okay, ini adalah cikgu bagi satu contoh kat sini. Bahan mana yang terdiri daripada atom? Okay,
contohnya cikgu saya masih belum faham lagi. Jadi awak boleh tengok, satu cara juga awak nak tengok dia adalah atom adalah dari segi formula dia. Okey. Kalau diberi formula lah. Kalau dibagi nama saja tak ada formula, awak akan guna kaedah lain. Tapi contoh kat sini tengok pada ni. Okey, ini AR saja. Tak ada kaki. Okey, nombor kat bawah ni selalu kita akan panggil dia sebagai kaki. Tu bukanlah istilah yang sebenar, tapi kita panggil kaki. Okey, ada nombor kat bawah ni. Contoh macam ni, klorin. Okey, dia ada kaki kat bawah. Dan satu lagi tadi ingat cikgu ada sebut klorin. In tadi. Dia dah tentu-tentu dia adalah molekul. Okey, ni nitrogen. Okey, nitrogen. Gen dia adalah molekul. Dah awak pun nampak dia ada kaki dua. Okey, dia molekul. Ammonia. Okey, ammonia tak ada gen, tak ada in. Tapi awak nampak dia adalah combination ataupun gabungan ataupun bertindak balas antara nitrogen dan hidrogen. Okey, nitrogen dan hidrogen, dan selalunya molekul juga dia satu nama. Okey, macam ion tadi dia ada dua nama. Okey, so ni masuk molekul, yang ni argon. So dia adalah atom lah. Okey, so ni jawapannya adalah A. Nak bagi kamu faham lagi, kamu boleh cuba jawab untuk ini. Okey, untuk soalan yang ini. Dan keadaan bahan pada suhu bilik ni kena tengoklah. Kebanyakannya yang untuk atom, kebanyakan yang atom dia adalah dalam keadaan pepejal pada suhu bilik. Okay, untuk atom dia adalah dalam keadaan pepejal pada suhu bilik. Okay, suhu bilik berapa? Suhu bilik adalah range-nya dari 25 hingga 27 macam tu. Okay. So tak kisahlah awak letak mana-mana nombor antara ni boleh diterima sebagai suhu bilik. Okay, jadi pada keadaan suhu bilik, okay, contohnya macam kuprum. Kuprum ni apa? Kuprum ni adalah logam. Okay, kuprum ni yang tembaga ataupun yang buat untuk wiring tu kan. Okay, awak nampak yang kita panggil tembaga selalu kan untuk dalam wire tu. Tu kuprum. So dalam keadaan suhu bilik dia adalah keadaannya pejal. Okay, manakala molekul, okay, molekul ni kena tengok juga. Okay, molekul ni ada kalanya dia dalam keadaan pepejal pada suhu bilik. Okay, ada kalanya dia dalam keadaan cecair dan ada kalanya dia dalam keadaan gas. Bergantung pada keadaan. Contoh hidrogen. Kita tahu hidrogen adalah sejenis gas. Okay, so pada suhu bilik dia gas. Yang ini cuba dulu selesaikan. Okay, cuba dulu buat. Nanti kita akan check macam mana. Cuma untuk jenis zarah ni dulu. Okay. Jenis zarah contohnya yang ini. Ada berapa nama. Okay. Cuba buat dulu untuk jenis zarah. Okay, nanti kita akan bincangkan. Okay. Yang ini pun dia ada bagi soalan juga. Yang mana yang boleh mengalirkan elektrik dalam keadaan pepejal. Okay, satu lagi untuk atom, molekul dan ion. Okay, atom, molekul dan ion. Okay, Amy ke atom, molekul, ion ni. Okay, so atom, molekul dan ion dia punya sifat dia, okay, untuk kekondaksian elektrik. Okay, kekondaksian elektrik boleh atau tak kondaksi elektrik. Okay, untuk kondaksi elektrik awak kena tengok beberapa keadaan dia. Okay, pepejal, cecair. Selalu kita akan bagi dalam keadaan dua keadaan fizik, pepejal, cecair. Ini pepejal, cecair. Okey. So kat sini untuk atom, okey. Atom pun tengok juga, atom dia ada juga tengoklah pada jenis dia. Okey, kalau contoh atom tu adalah logam, kita tahu semua logam boleh kondaksikan elektrik. So dalam keadaan pepejal boleh kondaksi elektrik. Okey. Kita punya wiring kan semua pepejal kan. Dan bila awak leburkan dia juga ataupun cairkan dia, kita tak panggil cair lah, kita leburkan dia, dia pun boleh kondaksi elektrik. Okay, manakala molekul ni pula sebenarnya dia terdiri daripada bahan-bahan yang bukan logam. Okay, bahan yang bukan logam sahaja. So, bahan bukan logam contohnya awak tahu macam apa? Macam getah. Okay, kemudian bahan bukan logam
Contohnya macam sulfur, belerang, dia tak boleh konduksikan elektrik dalam keadaan pepejal, tak boleh. Gula kan, gula awak cuba sambung wire dia dalam keadaan gula tu tak boleh. Dan bila awak cairkan dia juga ataupun awak leburkan dia, salah, tak boleh. Cecair pun tak boleh. Manakala ion, contoh ion adalah yang ni lah, ada dua nama kan, zinc nitrat ni contohnya. Dalam keadaan pepejal, contoh yang paling mudah sebenarnya ion yang awak setiap hari guna, mungkin awak tak guna tapi awak makan, iaitu garam. Garam satu nama cikgu. Yes, garam memang satu nama, tapi nama sains dia ataupun nama saintifik dia adalah natrium klorida. So, natrium klorida dia ada dua nama. So, pepejal dan keadaan pepejal bila awak sambungkan wire pada garam, tak boleh. Tapi bila awak leburkan dia ataupun awak cairkan dia, beza lebur awak direct heating. Awak terus panaskan direct pada api. Letak dalam bekas, awak panaskan, itu lebur. Kalau cair, maksudnya awak tambah dengan air. Bila awak tambah air ataupun awak leburkan dia, boleh. So yang ini pun kena tahu. Keadaan atom, pepejal, cecair boleh. Molekul dua-dua keadaan tak boleh. Manakala ion pula, pepejal tak boleh, tapi cecair boleh. Tengok pada contoh soalan kat sini. Yang ni tadi awak kena tahulah molekul ni, awak cari daripada jawapan. Cuma cikgu nak beritahu apa jawapan dia. Apa pilihan jawapan untuk soalan ini? Apakah jenis zarah? Sebab selalu pelajar akan tertukar jawapan ataupun cara menjawab soalan C dan soalan D. So kita tengok. Kalau soalan dia nak jenis zarah, awak kena jawab sama ada atom, molekul, ion. Atom ke, molekul ke, ion ke. So awak tulis dalam ni lah. Manakala bila soalan tanya keadaan fizikal, so jawapannya apa? Yang ini adalah pepejal, cecair, gas. Pepejal ke, cecair ke atau gas? Untuk jenis soalan macam tu. Sebab masih lagi nanti ada pelajar yang terkeliru. Jangan kata awak yang baru masuk form 4, yang nak SPM ni pagi tadi cikgu tanya dalam kelas pun masih lagi terkeliru. Macam mana cara nak jawab jenis zarah dan keadaan fizik. Jadi pegang betul-betul, fahamkan betul-betul supaya awak tak buat kesilapan, orang kata silly mistake. Cuai. Awak faham ataupun awak tahu jawapan dia tapi awak terkeliru. Jadi pegang betul-betul yang tu. Yang ini tak ada gambar ataupun tak ada jawapan kan. Jadi cikgu nak kamu juga lengkapkan muka surat ini. Untuk pepejal, cecair dan gas. Lukiskan macam mana susunan zarah dia. Penerangan dia dah ada kat sini. Dan cikgu pun dah terangkan juga tadi. So itu muka surat 13. So tandalah muka surat 12. Muka surat 12 yang cikgu suruh buat. Muka surat 12. Muka surat 13. Itu kamu punya homework. Yang ni pun sama. Yang cikgu dah tunjukkan pada kamu. Penerangan dia pun ada kat sini. Cuma untuk penerangan ni dan ataupun dia punya takat lebur, suhu apa semua tu, kita akan sambung pada next class. So harapnya kamu boleh cuba buat dulu, selesaikan dulu soalan yang sedikit tu, biar sedikit tapi bermanfaat dan kamu dapat faham. Sekian saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.